الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره ومقداره العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita buka muka surat 21. Muka surat 21. Pembukaan pada rahsia asma dan juga sifat Allah Subhanahu wa taala terlebih baik daripada apa. Idza fataha laka wijhatan min at-ta'arrufi fala tubali ma'aha in qalla amaluka. Apabila dibukakan bagimu mata hatimu daripada jalan mengenal pada segala asma-Nya dan juga sifat-Nya, dan pada yang menegakkan kehendak-Mu dan dikenalkannya pada kudrah-Nya dan juga qahar-Nya akan dikau, maka tiada mengapa sertanya itu dan jika sedikit amalmu sekalipun. Apa yang disebutkan di sini dasarnya adalah di sudut akidah. Kita berpegang akidah di sunnah wal jamaah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal, lalu dibimbing oleh ulama-ulama kita tentang kenal itu melalui Allah Subhanahu wa taala itu wujud. Dan dikenali wujudnya Allah Subhanahu wa taala pada zatnya, pada sifatnya. Dan kita mengenal juga Allah Subhanahu wa taala melalui asma-Nya, nama-namanya. Kerana kata ulama, itulah kaedahnya kita mengenal Allah, dan itu semua wasilah. Itu. Apa maksud wasilah? Perantaraan saja. Mengapa agaknya? Kerana Allah yang kita baca, yang kita sebut itu suara. Melalui kalimah, melalui huruf. Dan itu bukan Tuhan kita. Tuhan kita bukan kalimah, Tuhan kita bukan suara. Tetapi Allah perintah, kamu berhubung denganku melalui nama. Kerana apa? Kerana kamu tidak akan mampu berhubung denganku terus pada zat kamu kepada zatku. Itu. Ya, sebab apa? Allah Subhanahu wa taala itu qadim azali. Sedangkan kita ni makhluk yang baru. Sehingga dah tidak boleh disamakan. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan kita, lalu kita mengatakan kita juga berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Adakah Allah berbicara dengan kamu? Kamu berbicara dengan Allah itu sama? Jawapannya tidak. Tentulah tidak sama. Mengapa tidak sama? Kerana pada zat kamu, kerana pada sifat kamu. Seperti mana ulama kita mengajar pada sifat zatiyah, sifat yang dikaitkan pada zat, sifatnya pada fi'liyah, sifat yang dikaitkan dengan perbuatan. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala al-Khaliq, dia yang Maha menciptakan. Bukan yang menciptakan diri dia, dia bukan menciptakan zatnya, dia tidak menciptakan akan sifat-sifatnya. Dia tidak menciptakan nama-namanya, tetapi dia menciptakan selain dia. Maksud apa di sini? Tak ada kaitan dia menciptakan dia, tapi dia menciptakan akan kita. Alam semesta ini adalah kita juga. Jadi oleh kerana itu al-Khaliq pada fi'liyah, sebab dia ta'aluk ada kaitannya dengan dirinya makhluk. Kalau berkaitan dengan sifat zatiyah, seperti mana wujudnya Allah Subhanahu wa taala itu sifat nafsi. Tidak ada kaitan langsung dengan makhluk. Apa maksudnya di sini? Allah Subhanahu wa taala mengenaki kita, dia cipta kita. Bukannya agar kita kenal dia, tetapi dia adalah Allah yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Itu kaedah akidah. Itu kaedah akidah. Seperti mana ulama tasawuf mengajar kita, mustahil kamu boleh sampai kepada Allah, tetapi kamu akan disampaikan melalui dia. Seperti mana contoh, mustahil kamu mengenal Allah, tetapi tak mustahil Allah mengenalkan dirinya kepada kamu. Itu kaedah. Itu kaedah akidah.
Lalu oleh kerana itu apa yang disebutkan di sini kembali daripada akidah dan kembali daripada pintu hidayah, taufik, inayah daripada Allah kepada kita. Kerana dalam matan ini dimulai idza fataha laka, apabila dibukakan bagimu. Pada kalimah fatah itu fi'ilnya madhiyah. Apabila telah dibukakan laka itu kepadamu, wijahatan menunjukkan kepada mata hatimu, maknanya jiwa hati. Itulah apabila Allah telah memilih kamu sehingga hati kamu dilapangkan untuk mengenalnya, sehingga hati kamu tidak mahu melainkan hanya Dia, sehingga hati kamu ta'alluq, bergantung hanya kepada Dia. Lalu apabila hati kamu dah wujudnya demikian, maka tidaklah itu adalah pintunya pengenalannya Allah pada kamu. Itu namanya pintunya ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam kalam ini, dalam matan ini menyebut, sekiranya kamu mengenal Allah pada namanya, pada sifat-sifatnya, itu jauh lebih besar berbanding kamu mengenal amal kamu sendiri. Kerana apa? Kerana amal itu daripada kasbun, satu usaha. Belajar, seperti mana contoh kita berusaha agar solat kita tidak kata seperti mana solatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi solat Nabi pada hukum syar'i telah sampai kepada kita. Itu kaedah. Seperti mana contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca Quran, kita tidak tahu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacanya di sudut makhraj Nabi, sifat huruf Nabi, nada suara Nabi, kemerduan suara Nabi, cara Nabi membaca. Kita tidak mengetahui itu sebab apa, kita tak pernah dengar. Tapi kalau kita dengar Qari Abdul Rahman Sudaiski, Al-Mashari ke, kita pernah dengar Al-Ghamidi ke, maka kita tahu bacaannya begini. Tapi kita tidak tahu bagaimana bacaan baginda Rasulullah SAW. Tetapi pada kasbi usaha kita belajar agar moga bacaan kita ini pada syar'inya, pada sunnahnya betul, tidak bersamaan. Itu. Apa maksudnya? Makna kita mengikut pada syarat. Kita mengikut pada syarat kerana apa? Agar terjawab. Kita beramal bukan kerana mengikut diri kita, faham kita, tapi melalui landasan syar'i itu. Itu pada kaedah. Itulah orang yang telah mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan lagi di sini, maknanya itu adalah pembukaan bagi ma'rifatullah. Lalu ma'rifatullah itu bermula pada hati kamu, jiwa kamu. Dan ma'rifatullah itu tidak dilihat secara zahir. Kerana apa? Kerana dia berada dalam jiwa, dalam hati. Dan dalam hati ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memilih. Wa yakhtar, dan dia adalah Allah yang memilih. Apa maksudnya? Sekiranya kita terpilih, maka hendaklah kita istiqamah dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah pilih dan diri kita. Dan disebutkan di sini wijahatan itu menunjukkan pada mata hati. Kalau sekiranya dikaitkan dengan terjemahan di sini, wijahatan sebenarnya kembali daripada hati yang tertumpu, yang memandang Allah. Seperti mana kita baca Quran, kita hafal Quran, tetapi hendaklah hafalan kita seperti mana kita melihatnya. Itu kaedah para sahabat baginda Rasulullah SAW. Sahabat yang tak tahu membaca melalui ditulis pada buku huruf, kita boleh nak baca gitu. Lalu mereka membacanya melalui hafalan apa yang mereka dengar. Itu. Bila mereka mendengar, maka mereka menumpukan pendengaran mereka mustami'in wa'i, sangat-sangat mendengar, agar hurufnya, kalimahnya tidak tersasar pada huruf dan kalimah yang sebenarnya. Seperti mana orang buta, sebelum adanya Quran berprint itu, lalu mereka menghafal Quran cara bagaimana? Dengar. Cuma bila dia dengar, adakah kalimah huruf itu masuk ke dalam hati dia? Jawapannya tidak. Lalu yang masuk itu apa? Suara. Lalu dilantunkan. Cuma bagi orang buta, dia tak pernah melihatnya kalimah, tak pernah melihatnya huruf,
pernah melihat khat. Itu khat. Orang buta, saya pun pernah tanya orang buta, nampak tak warna-warni dia? Kata tak nampak. Tak nampak. Tahu tak warna merah macam mana? Tak tahu. Warna kelabu? Tak tahu. Lalu warna apa yang tahu? Dia kata tak tahu warna, mereka nampak gelap je. Nampak gelap. Lepas tu tanya mimpi tak? Kadang-kadang mimpi bawa kereta. Nampak ke kereta? Rasa-rasa kereta sebab ada steering. Pusing. Mimpi juga orang buta. Ada orang ni buta kata mimpi. Tapi macam mana mimpi ni? Mimpi dia pun gelap juga. Jadi kita tidak tahu. Dari orang buta pun menghafal Quran. Kaedah orang buta menghafal Quran itu adalah kaedah yang terbaik kerana itu kaedah para sahabat Nabi. Kita hari ini nikmat yang besar sebab boleh hafal Quran dari mushaf. Mushaf. Kaedah yang terbaik menghafal Quran dari mushaf yang paling besar, lagi bagus. Sebab dia kesan pada jiwa. Kalau kita hafal Quran tulisannya kecil, dia nak masuk hati pun kecil sangat. Bila hafal Quran tulisannya besar-besar juga masuk dalam hati. Dia ada kesan. Tak percaya buat gitu. Biar dia besar-besar. Cuma sebab hafal Quran dulu pakai Quran yang besar-besar. Bila dah hafal, barulah guna kecil-kecil mengulang. Hafal kena besar. Itu kaedahnya. Lagi besar, lagi bagus. Sehinggalah sampai peringkat tidak dikatakan hafal sehingga huruf kalimah nampak. Kanan ke kiri, barisnya, muka suratnya bagi nampak baru kata dah hafal. Sekali dah nampak, baca lagi. Itu. Bila baca nanti dia terpampang depan mata. Mana itu kita dah hafal Quran, telah hafal Quran. Kalau baca tak nampak, dia belum masuk dalam hati lagi. Itu kaedah. Kaedah siapa di sini? Itu kaedah para sahabat. Tidak ada satu kaedah menghafal Quran melainkan kaedah para sahabat Nabi dan cara orang buta. Sebab dia dengar beberapa kali, lepas tu kawan tu pun balik. Lalu bagaimana dia nak tangkap ingat. Dia nak buka radio. Itu buku berapa je baca Quran. Nak dengar CD, nak dengar kaset. Kadang-kadang tak pandai pula. Waktu tu tak ada alat tu. Tapi mereka menghafal Quran. Dan dekat Madinah ada seorang budak umur 9 tahun hafal Quran. Dia ingatnya muka surat, dia ingatnya baris, dia ingatnya ayat. Tak perlu kata sambung ayat ni. Sebut saja surah Taha ayat 15 baca. Baca muka surat 30, baca muka surat 410. Ingat ayat ni baris ke berapa? Dia boleh baca. Dia buta. 6,236 ayat dia dengar mak dia baca. Gitu. Kan luar biasa. Jadi luar biasa di sini jangan lihat pada dia. Lihat luar biasanya Allah, dia kurniakan kepada hamba-Nya sedemikian rupa kemahiran, kemampuan demikian. Jangan kita sadar hebatnya orang ni, hebatnya kawan ni, luar biasa kita tak jumpa orang macam ni. Tapi hendaklah kita kaitkan bahawa segitulah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia. Kalau kita bertanya apa amalan sehingga Allah beri begini, dia kata tidak tahu. Kalau Allah yang beri, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala ada kalanya dia beri bukan kerana usaha kita, tetapi padanya ma'rifah yang kita jaga dalam jiwa dan hati kita, antaranya inilah. Dan pada yang menegakkan kehendakmu dan dikenalkannya pada kodratmu dan qaharnya akan dikau. Menunjukkan bahawasanya di sini apabila saja kita mengenal Allah melalui nama-namanya, sifat-sifatnya, maka kita mengenal bukan cara kita kenal dengan cara kita. Itu kenyataannya. Tetapi kita kenal adalah Allah mengenalkannya kepada kita. Apa maksudnya di sini? Di sinilah kata ilmu ulama kita bahawasanya ada sebagian ilmu Allah menetapkan bagi kita, mahu tak mahu kena belajar. Tetapi adanya ilmu tak pernah terfikir, cuma Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita. Dan ilmu ini tidak ada sandaran, melainkan sandarannya terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita belajar kitab, ini sandarannya kepada penulis kitab kita ini, iaitulah Imam Ibn Athaillah. Sandarannya
Sebab dia yang tulis, dia yang garang. Itu. Tapi ada ilmu yang mana tak melalui ulama, tak perlu melalui para nabi, para rasul, dia langsung daripada Allah. Antaranya ma'rifatullah. Ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Seperti mana zaman orang tak ada nabi, tak ada rasul. Tetapi mereka bila ditanya, adakah alam semesta ni ada pencipta? Mestilah ada. Dan kita mesti menyembah pencipta itu. Dengan memujanya, memujinya. Waktu itu tak ada nabi, tak ada rasul. Lalu soalannya, adakah manusia tiba-tiba jiwanya begitu? Ya, tiba-tiba juga Allah yang beri. Oleh kerana itulah ahli fatrah, Rasulullah SAW menyatakan bahawasanya ada saja ahli fatrah, walaupun tak ada Nabi, tak ada Rasul, tapi di akhirat dia masuk syurga. Tak ada Nabi, tak ada Rasul. Mereka tak kenal solat, tak ada ibadah. Tapi mereka mengenal Al-Khaliq Allah, walaupun tak kenal namanya Allah. Masuk syurga. Lalu soalannya mereka belajar mengenal Allah, mengenal pencipta daripada siapa? Fitrah. Lalu siapa cipta fitrah? Allah. Adakah fitrah di bawah? Diberi, dikongsi? Tidak. Sebab di mana kita dalam kehidupan, ada sesuatu yang kita boleh kongsi. Ada sesuatu tak boleh dikongsi. Seperti mana jiwa tak boleh dikongsi. Akal tak boleh dikongsi. Kefahaman tak boleh dikongsi. Mengapa agaknya? Kerana itu milik kita. Allah Subhanahu wa ta'ala beri. Lalu kalau kita sampaikan pun tetap dita'alluq, kena bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dikenalkannya pada kudrahnya. Kerana apa? Akidah mengajar kita segala-galanya ada alam semesta ini kembali daripada kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ilmu akidah sifat itu perlu mengajar kita bahawasanya segala-galanya alam ini ada kudrah wa iradah. Apa maksudnya kudrah? Tidak ada Allah cipta kita melainkan kudrahnya. Apa maksud kudrah? Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa mengadakan kita yang mana sebelumnya kita tidak pernah ada. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Allah dah cipta alam semesta ni, dah adanya langit, dah ada bumi, dah ada malaikat, dah adanya bintang, dah adalah perjalanan siang malam, dah berjalan hari, dah berjalan tahun. Bahkan tak tahu dah berapa ribu tahun berjalan. Tapi manusia tak pernah disebut-sebut. Alam semesta tak pernah kenal al-insan. Itu yang Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Tidak datang pada manusia itu yang mana dah berlangsung satu tahap, satu perjalanan masa. Kata Abdullah bin Abbas, dah 120 tahun, 160 tahun masa berjalan, tapi belum dikenal manusia. Walaupun begitu, Allah sedang cipta Adam selama 120 tahun. Cipta, tapi dia belum siap. Bila tak siap, tak disebutkan Adam. Bila belum siap, belum cipta, belum lagi nama insan. Inilah akidah mengajar kita, selagi mana sesuatu tidak sempurna, maka jangan ditarifkan. Dia belum ada, jadi jangan disebut ada. Itu kaedah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bila ada, barulah kata ada. Jadi bila sifat Allah tu wujud ada, maka kita kata ada. Kalau sifat tu, nama itu tidak ada, maka kita janganlah kata ada. Seperti mana contoh Al-Zalim yang maha menzalimi. Itu bukan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma yubaddalul qawlu ladai wa ma ana bidhallamin lil 'abid. Aku tak pernah menzalimi hamba-hamba itu. Mana tidak ada pada sifat Allah Al-Zalim yang maha menzalimi. Tidak ada. Kerana apa? Bila seseorang kata Allah tidak adil, maka sifat dia zalim. Itu bersyarat dia sudah aqidatul Islam. Dan qahar yang apa yang dimaksudkan dalam ayat dalam matan ini satu qudrah. Kemudian qahar itu menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala di samping memiliki sifat rahmat, dia juga memiliki sifat murka. Gitu. Murka ini terputus daripada rahmat. Itu antara sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah Subhanahu wa ta'ala ajar kepada kita. Maka tiada mengapa sertanya itu, dan jika sedikit amalmu sekalipun, maksudnya amal kita tidak banyak kerana ilmu pun tak banyak, tetapi cukup dengan ilmu kita ada ma'rifatullah Subhanahu wa ta'ala, dia memadai, kerana itu ilmu yang paling tinggi.
Ada manusia, ada sosok orang amalnya banyak. Kalau dia solat banyak rakaatnya, tetapi tentang makrifatullah dia tak apa nak ada. Ada seseorang amalnya tidak banyak, amalnya mungkin yang wajib, sunat sikit-sikit, tetapi makrifatullahnya tinggi, makrifatullahnya dalam. Dan jangan kita mengenal bahawa seorang ini ahli makrifat kerana dia mengajar makrifat. Orang ini adalah alim ulama yang luar biasa kerana dia itu luar biasa ilmunya. Tidak. Kerana itu zahir. Allah memiliki hamba-hamba yang tidak dikenali, sangat tinggi makrifat. Allah memilikinya hamba-hamba yang mana sangat dalam ilmunya, tetapi tidak dikenal. Apa maksudnya? Kata ulama, yang kamu kenal itu sebagian kecil, yang kamu tak kenal itu lagi banyak. Kerana Allah menyembunyikan akan hamba-hamba yang luar biasa itu. Seperti mana contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita tentang Uwais Al-Qarni. Para sahabat tak pernah dengar nama dia. Di Islam, bukan Islam di tangan Rasul, tapi di tangan sahabat. Sahabat Rasulullah pergi Yaman, dia masuk Islam. Bila dia sezaman dengan Nabi, cuma tak pernah lihat Nabi, itu nama tabi'in. Tapi Nabi kenal dia. Nabi kata dekat Yaman tu ada seorang, doanya sangat mustajab. Kalau kamu pergi, minta dia doakan kamu. Luar biasa. Lalu Rasulullah bagaimana mengenal dia? Nabi tak pernah tengok dia, dia tak pernah tengok Nabi. Itulah satu ilmu. Itu yang kita nak bagi tahu, Allah memiliki hamba yang Allah beri ilmu demikian. Rasulullah dan kemu'jizatannya dan kemu'jizatan ini tidak akan berlaku melainkan pemberian daripada Allah. Tidak Nabi tiba-tiba beritahu. Itu. Tidak Nabi boleh tiba-tiba tahu. Lalu Uwais Al-Qarni ini pun pergi buat haji. Umar pun jumpa. Sebab Rasulullah kata orang yang begini. Lalu Umar bila tengok orang tahu lah. Tak pernah tengok orang macam ni kayak ini ya Rasulullah. Tanya adakah kau Uwais Al-Qarni? Benar, bagaimana kau mengenalku ya Umar? Dia boleh kenal Umar. Sebab Umar kan waktu itu khalifah. Jadi maksudnya Umar melihat mengenal melalui wasilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Umar pun tidak tahu kerana Allah tak kurniakan ilmu itu padanya seperti mana Allah beri kepada Rasul. Lalu Umar mengambil ilmu tentang Uwais Al-Qarni melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Uwais, Allah Rabbi perintah agar doakan kami. Lalu Uwais pun doanya sangat mustajab. Itu. Orangnya sangat zuhud, pakaiannya compang camping. Itu. Jadi apa maksudnya di sini? Allah memiliki hamba itu. Bahkan kata Rasulullah, Allah memiliki hamba yang kamu tak kenal. Cuma kalau kamu tengok, kamu tak akan kata nak tengok lagi. Tak mau tengok dia. Kerana apa? Dia orang biasa-biasa. Tapi kata Rasulullah, kalau dia berdoa, mustajab. Hujan tak turun, dia doa, kata hujan akan turun. Bahkan hujan turun kerana doa dia. Kata Rasulullah SAW, sehingga Nabi kata doa orang yang gini, kata Rasulullah, inilah menyebabkan hujan turun, tanah tu subur. Itu kata Rasulullah, kerana yang tak dikenal. Yang tak dikenal ni lah ahli makrifah tadi. Yang mungkin yang mengajar kita makrifah, mengajar asma'ul husna, mengajar sifat-sifat Allah, mungkin dia tidak sampai lagi taraf pada maqam ahli makrifah. Sebab kebanyakan ahli makrifah tak dikenal. Itu dia tidak dikenal. Kerana wujud amalmu itu daripada tiada ikhtiar, daripada dan tiada sebab, dan hendaklah kau syukur akan dia kerana makrifat Allah itulah kesudahan yang dituntut. Kerana makrifat itu dalam ilmunya, bukan ilmu biasa-biasa. Tetapi ilmu itu membawa jiwa kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana kita baca Quran, lalu Rasulullah kata Quran itu ada zahir batin. Maknanya adalah tafsirannya, takwilannya, semua ada zahir batin. Tafsiran itu pun tak tahu berapa banyak tafsirnya diketahui oleh Allah. Itu juga takwilan, itu juga makna.
Tapi Nabi kata ada zahir dan batin. Zahir, kamu menjadi talib ilmi, kamu menuntut ilmu, nanti tu pun tafsirkan ayat ni asbab nuzulnya, sebab turun ayat ini ceritanya, ini kisah. Lalu kita pun tergambar. Gambaran itu mereka, walaupun mungkin gambarannya tak tepat. Seperti mana contoh turun satu ayat Quran, cerita pada suasana zaman Rasulullah dalam satu majlis ilmu. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata, "Idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum." Apabila dikatakan kepada kamu berlapang-lapanglah, maka hendaklah kamu berlapang-lapang. Gitu. Apabila kamu dah berlapang-lapang, Allah akan melapangkan kamu. Quran pendek dia dasar, tetapi maknanya luas. Lalu ulama tafsir mengajar kita, ayat ini turun berkaitan dengan para sahabat Rasulullah yang berkumpul semua di hadapan Rasulullah. Bila dah berkumpul ramai-ramai, ada di antara sahabat Rasulullah cari tempat. Cari tempat. Dan rapat sangat. Lalu Rasulullah kata, tafassahu. Kamu bagi ruang lagi. Jangan beragaman tempat kamu dan sempit. Cuma kamu beri ruang juga. Kerana ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Dan para sahabat pun memberi tempat pada sahabat yang tak ada tempat. Kerana apa? Pada zaman Nabi apabila dia tausiah, ini kuliah Nabi nak semua para sahabat memandang ke wajah Nabi. Nabi dapat memandang pada semua para sahabat yang hadir. Tidak terkecuali seorang pun. Tidak ada yang tersembunyi. Sebab Nabi dapat lihat wajah-wajah. Itu kaedah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menuntut ilmu. Lalu ayatnya apa? Ayat itu maknanya zahir. Dia sudah batinnya, idza qila lakum tafassahu bil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Maka apabila diperintah kepada kamu berlapang-lapanglah, hendaklah kamu berlapang-lapang. Kata ulama, berlapang dada kita. Sehingga jangan sampai hati kita ada sifat ananiyah, sifat keakuan. Jangan sampai adanya jah, mahukan pangkat dan kedudukan. Jangan adanya fakhr, adanya kesombongan, maknanya nak selahkan diri agar kita berbeza dengan orang. Kita di atas, kita hebat. Lalu jangan sampai begitu, makna tandanya hati kamu sempit. Kamu kena lapangkan dada kamu. Contoh, kalau sekiranya kamu tidak dipilih, maka tambahkan hati kamu. Sabar, berlapang dada. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini dikaitkan dengan batiniyahnya kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lagi itu ma'rifah. Itu ma'rifatul Quran. Jadi disebutkan juga di sini, apabila Allah telah membuka hati kita sehingga mengenalnya hati kita, Allah yang kenal terlebih dahulu ni, bukan yang kita tengok lalu kenal. Itu orang-orang manusia semua boleh kenal sesuatu dengan memandang. Kalau ditanya ni apa, itu buku lah. Ini apa, ini cermin lah. Itu ujung tu apa yang belah-belah warna sekali-sekali, itu kan kereta. Itu zahir. Tentang mengenal Allah tak kenal dengan itu. Kalau kita tengok langit, ini atasnya apa? Ini langit. Tanya orang tak beriman, atasnya apa? Ini langit. Ini apa ini? Ini matahari. Orang mukmin, orang kafir ditanya, jawapannya sama. Kerana apa? Itu zahir. Cuma soalan orang mukmin kalau dia jawab itu matahari, ini langit. So dia jawab dalam hati dia ada apa? Allah pencipta langit, pencipta matahari. Orang kafir dia tidak ada itu. Dia tidak ada itu. Lebih-lebih lagi kalau orang kafir itu pegangannya komunis. Bahasa baru komunis, makna tak ada Tuhan tu. Tak ada pencipta. Ini nenek moyangnya agama. Itu komunis kan? Komunis pun banyak-banyak mazhab dia lagi. Lalu apa maksudnya di sini? Dia tak pernah ada dalam hati dia pencipta. Kerana nenek moyang tak cipta matahari. Nenek moyang dia pun diakui tak ciptanya langit.
Lalu siapa yang cipta? Dia tak boleh jawab sebab nenek moyang tak ajar dia pencipta. Lalu apa maksudnya? Orang kafir pun boleh cerita. Ini apa? Ini bulan. Tahun depan, awal tahun depan nanti. Ini dekat dunia, ini orang bumi nak hantar orang pergi keliling bulan. Tapi tak boleh sampai bulan. Keliling ni dah hampir. Tapi tak boleh sampai lagi. Nak hantar orang. Betul. Dulu kita belajar akidah, adakah manusia dah sampai ke bulan? Lalu ulama di Mekah, mufti di Mekah jawab, tidak sampai, kerana jauh sampai. Pada zaman itu tak ada pesawat. Pesawat yang boleh sampai ke atas sana belum ada. Mufti mazhab Syafi'i. Lalu apa maksud di sini? Mungkinat, perkara itu mungkinat, tapi lebih memilih tak sampai. Sebab apa? Tak pernah ada pengalaman orang sampai. Lalu cerita orang Amerika tu dah sampai ke bulan. Lalu tanya balik mufti tu. Ini ada cerita tak pada sekian-sekian katanya ada orang sampai ke bulan. Betul Syekh, apa fatwanya? Dulu tak sampai lagi, dia memang dia jawab. Tak ada. Orang sampai ke bulan, orang tanya. Sebab tak sampai. Sekarang dia katakan ada orang sampai. Dia jawab jawapannya sama. Dia jawab jawapannya sama. Bila dia jawab jawapannya sama, maknanya kalau dengar kata orang dah sampai bulan, tetap di kalangan ulama' kita jawab tak sampai juga. Apa maksudnya? Hakikatnya tak sampai. Apa maksudnya? Itu palsu. Akhirnya orang-orang sana buat kajian memang betul palsu. Tak pernah sampai. Kalau pernah sampai yang pertama, akan sampai yang kedua, sampai yang ketiga, sampai yang keempat. Dan mudah sampai. Sekarang ni tak pernah sampai-sampai pun. Walaupun lagi canggih teknologi ni. Kerana apa? Memang tak pernah sampai. Mengapa tak pernah sampai? Pesawat nak bawa sampai itu, saintis tak boleh nak cipta bahan api yang boleh bawa sampai. Lepas tu nak balik pula. Kalau dia pakai kapsul tu, daripada bulan, dia nak pergi balik ke bumi, kapsul tu tak boleh jatuh disebabkan graviti itu tak ada. Tetapi kalau sekiranya berada di orbit, dia boleh jatuh balik ke bumi. Apa maksud kapsul tu boleh jatuh balik ke bumi? Sebab ada tarikan graviti. Sampai ke bulan, nak balik ke bumi, tak ada tarikan graviti. Lalu soalan macam mana nak melangkah balik? Orang kata tiket pergi ada, tiket balik tak tentu ada ke tidak. Mati di bulan. Dan oleh kerana itu, ulama akidah jawab itu tidak ada. Itu tidak ada. Ahli Kasyaf pun kata tak ada. Ahli Kasyaf. Wali-wali kata tak ada. Itu bohong semua itu. Maka apabila dihadapkan seorang hamba itu pada setengah asbabnya, maka dibukakan baginya jalan mengenal darinya dan dihadapkannya dengan sakinah, ketenangan dan tetap dalamnya. Maksudnya pada jiwa tadi. Bila seseorang itu dah mengenal Allah, sikapnya, dirinya mengenal lagi. Disebabkan apa? Mengenal Allah, makrifat Allah tidak sama dengan jalan mengenal yang lain-lain. Dia tidak sama. Kerana apabila kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan mengenal selain Dia. Seperti mana contoh Allah Subhanahu Wa Taala Al-Khaliq, Allah Subhanahu Wa Taala Al-Bari, Allah Subhanahu Wa Taala Al-Musawwir. Sampai kepada kita belajar Asmaul Husna, Allah itu Al-Musawwir, Dia itu Maha membentuk. Setelah Al-Khaliq, Dia menciptakan Al-Bari, Al-Badi'. Dia cipta, memulai penciptaan, lalu dia musawwir, dia membentuk. Lalu sehingga apa yang kita lihat, kita akan melihat Al-Khaliq, Al-Bari', Al-Badi', Al-Musawwir. Kalau hujan yang turun ni kita nampak sifat apa? Itu Ar-Rahman. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala turunkan hujan kerana sifat rahmat Dia. Kita nampak Huwa Ar-Rahman. Kita makan Allah Ar-Rahman. Ini haiwan-haiwan pun dapat makan Ar-Rahman. Tumbuh-tumbuhan pun boleh hidup tumbuh. Subur tanah Ar-Rahman.
Lalu yang kita lihat nombor satu dalam jiwa Ar-Rahman, bukan kita terlihat objek itu atau benda-benda di luar baru kita. Mula-mula kita lihat Allah penciptanya. Kerana waktu membezakan dengan orang yang tak ada makrifat Allah. Seperti mana Rasulullah sebelum Nabi jadi Nabi Rasul, ulama kita ditanya, adakah ada ilmu makrifat Allah daripada Rasulullah? Jawapannya, pada ketika itu yang tidak memiliki makrifat Allah, mereka Rasulullah. Walaupun belum Nabi Rasul. Mengapa agaknya? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Mengapa agaknya? Kerana Rasulullah walaupun belum dicipta menjadi, Allah belum melantik Rasulullah menjadi Nabi dan juga Rasul, jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap mengenal Allah pencipta. Sehingga Nabi belum dipilih menjadi Nabi Rasul, mana maksudnya diutus. Waktu usia 40 tahun, Nabi suka tengok ke langit. Itu dari Sahih Bukhari. Tengok, Nabi suka tengok langit. Baik siang, baik malam. Kerana apa? Kerana simbolnya makrifat Allah adalah langit. Semua mulanya dia adalah langit. Berarti kerana itu bila Rasulullah dulu Nabi solat, Nabi tengok langit. Kerana apa? Segala-galanya pada langit. Langit itu simbol pada makrifat Allah. Makrifat Allah tu. Seperti mana ilham, malaikat datang, ilham pada kita, bukan malaikat yang di bumi ni, daripada langit dia turun. Lalu dia datang bagi ilham daripada langit. Tanazzalul malaikah, turunnya para malaikat pada malam Al-Qadr. Quran dah turun, dah selesai. Tetapi kita pada setiap tahun Ramadan ada Lailatul Qadar. Maksudnya adalah setiap tahun ada Lailatul Qadar, setiap tahun turun Quran daripada Lauhul Mahfuz ke langit bumi atau langit dunia. Jawapannya tidak. Lalu apa yang turun pula kalau dah turun dulu? Quran dah turun dulu, lalu apa yang turun? Yang turunnya adalah tanazzalul malaikah warruh, yang turun pada malam Lailatul Qadar tu malaikat. Quran tak turun dah, tetapi malaikat yang turun itulah malaikat yang pernah turun bersama Quran. Turun bersama Quran dulu. Oleh kerana itu ada kalanya Rasulullah SAW bila Jibril turun, Nabi pun tengok ramainya malaikat. Yang Jibril, berapakah jumlah malaikat yang bersama kedua ni? 70,000 ya Muhammad. Turun. Antaranya bila turun ayat Kursi, maka turun bersama-sama di 70,000 malaikat. Surah Al-An'am bila turun, Jibril baca ke Nabi, turun bersamanya 70,000 malaikat. Itulah tanazzalul malaikat. Lalu itulah maksudnya ma'rifah itu semua. Kerana keturunnya malaikat, setiap malaikat akan campakkan sesuatu dalam hati Rasul. Campak, naik ke langit. Campak, dia naik ke langit. Begitu juga ilhamnya para malaikat, bila dia dah campak masuk dalam hati kita, dia naik ke langit. Antara ilmu yang dicampakkan, dibisikkan kepada kita jadi ilham, ma'rifatullah. Ma'rifatullah. Kerana apa? Kerana para malaikat itu dia nur, dia cahaya. Cahaya tadilah dia masuk ke dalam jiwa kita. Oleh kerana itulah hikmah Allah cipta malaikat daripada cahaya. Kerana malaikat itu dia masuk sungguh ke dalam hati kita. Itu. Dan dengan izin Allah dia akan keluar, tapi yang meninggalkannya adalah nur. Oleh kerana itu ilmu ma'rifatullah itu adalah nur. Dia cahaya. Islam cahaya itu wujud dulu dalam hati. Maka kita bikin perenggan. Maka apabila engkau tirik dengan mata hatimu kepada segala tanda Tuhanmu yang menunjukkan atau wahdaniyah keesaannya, maka engkau boleh tunjuk kepada al-haq yang sebenar dan kaya dan engkau daripada sebab dan amal yang dengan dia iktisab ma'rifah, amal yang ma'rifah. Apa maksudnya di sini? Kerana ma'rifat Allah bukan dasar kerana amal kamu, tapi kerana rahmat Allah kepada kamu, lalu dikurniakan kepada kamu, lalu kamu akan bergerak dengan makrifat. Walaupun amal kamu kurang, amal kamu tu sedikit, tetapi dengan yang sedikit ada makrifat Allah daripada banyak amal tanpa ada makrifat Allah. Kerana itulah makrifat Allah. Dia tidak disandarkan dengan ilmu-ilmu seperti mana yang dalam kitab. Allah yang beri, bila Allah beri, dia tak terkandung dalam kitab.
Lalu Allah beri jaga bagaimana masuk dalam jiwa, masuk dalam hati sehingga menggerakkan jiwa mahukan Allah. Itu namanya ta'aluk, bergantung pada Allah. Oleh kerana itu bila kita belajar Asmaul Husna, dia mesti ada ta'aluk dengan nama itu, bergantung pada Allah melalui nama. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Bagi Allah Subhanahu wa taala banyak nama-nama, kamu kena mohon wasilah dengan nama. Cukup, bukan terus dengan zat dia, nama dia dulu. Macam kita baca bismillah dengan nama Allah, wasilahnya nama, bukan terus dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Itu ta'aluk. Kemudian bila belajar ni Asmaul Husna, kita mesti ada takhalluq, berakhlak dengan Allah, dengan nama-Nya. Seperti mana di Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala memiliki lebih 100 nama, betul dalam riwayat yang lain. Kalau kamu berakhlak dengan satu nama, kamu masuk syurga. Salah satu akhlak nama Allah Subhanahu wa taala as-sabur. Kalau kamu sabar, ambil akhlak Allah yang Maha Penyabar, kamu masuk syurga. Kalau Al-Halim, Maha berlemah lembut, kamu beramal dengan rasa lemah lembut itu pada manusia, hamba-hamba Allah, maka kamu masuk syurga. Ar-Rahman, dengan kasih sayang kamu yang kamu bawa kepada manusia ini, maka kamu akan masuk syurga. Itu nama takhalluq. Yang ada 3 situ. Dan tidaklah itulah cara kita mengenal Allah setelah Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya kepada kita. Seperti mana contoh Nabi Musa alaihi salam, dia seorang nabi, dia seorang rasul. Tetapi sebelum dia diutus menjadi nabi dan juga rasul, dia tak pernah belajar. Ada kitab, ada guru. Apa maksudnya? Nabi Musa alaihi salam tidak pernah ada guru. Lalu dia hidup bagaimana? Dia hidup seperti mana manusia hidup. Tetapi Allah memilihnya. Allah memilih Nabi Musa alaihi salam untuk berbicara dengan hati Nabi Musa. Wa ana akhtaruka fastami' lima yuha innani ana Allah. Innani ana Allah, bahawasanya akulah Allah. La ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku. Itu ceritanya, itulah makrifat, pintu makrifat yang pertama. Innani ana Allah, atau Allah kata innani ana Allah, la ilaha illa ana. Itu makrifat yang pertama yang Allah buka pada hati seseorang, kata ulama, adalah dalam hatinya la ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku. Aku siapa? La ilaha illallah. Itu pintu makrifat pertama. Yang ini daripada Allah. Yang kita belajar la ilaha illallah, yang gurunya, yang ustaznya, baca betul-betul asyhadu, kita buat asyhadu. Dia ajar kita cara sebut betul. La ilaha illallah, ini sebutannya. Itu wasilah guru. Itu zahir. Tapi la ilaha illa ana terus masuk dalam hati. Itu Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah mendahului segala-galanya dalam mengenalkan dirinya kepada hamba-hambanya. Ini menunjukkan kita mengenal Allah melalui Allah, bukan selain Allah. Seperti mana kata Sayyidina Ali, ini dipegang oleh ulama akidah dan juga ulama tasawuf. Ya Ali, bagaimana kau mengenal Allah? Kalau kamu mengenal bagaimana, sebenarnya tidak ada bagaimana. Kerana apa? Allah, dia yang mengenalkan dirinya kepada aku. Tanpa bagaimana. Sebab bagaimana nak tahu cara. Allah Ta'ala bila dia ajar kita, mana boleh tahu cara. Bagaimana kau mengenal Allah wa Ali? Tidak ada bagaimana melainkan Allah Subhanahu wa taala yang mengenalkan dirinya sebagai Allah dalam hati. Maknanya aku mengenal Allah daripada Allah. Lalu Rasulullah, lalu hadir Rasulullah mengenalkan lagi Allah dengan namanya, dengan sifatnya. Wasilahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu dalam jiwa dan hati kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.